Ini perlu. Jadi kalau seperti ini ada dalam hadis, ada dalam Al-Quran, maka demikian juga dalam kalangan ulama. Inilah yang perlu kita belajar, kita fahami dengan penelitian yang baik. Kena ada pedoman-pedoman. Sebab tu pedoman-pedoman yang diberi oleh ulama-ulama untuk memahami kitab-kitab yang agak rumit ni, yang kitab-kitab Ibn Arabi, Al-Jili dan Ihsan Kamil dan sebagainya tu, panduan mereka beri awal, dia beri dulu pagar, beri pagar dulu lagi. Jadi kalau kita dapat pagar ni, kita akan ada sikap yang baik lah. Kalau tidak, kita akan banyak beri tafsiran salah dan buruk sangka, bahkan tuduhan yang buruk lah. Dan sebagainya. Jadi panduan yang mereka beri, sekiranya kefahamanmu itu daripada kata-kataku ini kesimpulan daripada kata mereka, dan boleh rujuk kepada Ihsan Kamil dalam mukadimah dia tu, oleh Al-Jili. Sekiranya kata-kataku ini, kefahaman dia kata-katanya itu menyanggahi, bersalahan dengan Al-Quran Sunnah, maka ketahuilah itu bukan kehendak aku. Maka sikap macam mana? Tawakuf, memberhenti dulu, sehingga Allah Ta'ala fahamkan engkau. Bukakan kau dapat faham. Jadi selagi faham cara salah tu, tawakuf dulu, bahawa itu bukan kehendak dia. Sehingga kaji lagi sehingga nampak. Sekiranya nampak. Itu pedoman yang diberi kita. Tapi kita langgar pedoman ni. Kita langgar. Prof Manan juga membawa disclaimer daripada kitab Abdul Karim Al-Jili. Ya. Dalam kitab Ihsan Kamil, Jili kata apa dekat awal-awal tu? Kalau ada kata-kata aku yang tak selari dengan Quran Sunnah, tahuilah bahawa itu bukan maksud aku. Ini disclaimer yang kita kata bijak lah. Tapi tak semua orang boleh kena tipu lah. Kan? Disclaimer ni, kalau semua orang pakai, habis. Kan? Tokoh-tokoh ajaran sesat boleh saja pakai disclaimer ni, letak kat depan buku dia. Kan? Apa saja yang saya kata, kalau kamu dapati ia menyanggahi Al-Quran Sunnah, itu bukan maksud saya. That disclaimer itself is not evidence of what he's saying is in line with the Quran and Sunnah. Hanya mengatakan bahawa semua yang saya katakan dalam buku ini selari dengan Quran dan Sunnah, itu bukan bukti bahawa apa yang dia kata itu selari dengan Quran dan Sunnah. Jadi kita tidak boleh naif lah. Kita kena ambil perhatian. Golongan batiniah ni licik. Mereka adalah golongan paling licik dalam sejarah manusia. Jadi kalau kita nak sangka baik tak kena tempat, habis. Ini bukan sangka buruk tidak kena tempat. Dia ada bukti, bukan setakat qarinah, bukti-bukti jelas kebatiniahan mereka. Kebatiniahan orang-orang seperti Abdul Karim Al-Jili. Kita baca kitab Ihsan Kamil, tengok beliau menyelamatkan, bahkan memuji semua aliran, bukan saja aliran syirik, aliran semua yang sembah matahari, yang sembah bintang, yang sembah pokok, yang sembah batu. Dia mewahidkan semua mereka. Bagi saya faham sebab konsisten dengan akidah wahdatul wujud. Walaupun mereka masih mengkritik orang yang menyembah berhala, sebab apa? Berhala ni awak mengkhususkan penjelmaan Tuhan kepada satu penjelmaan. Itu salah. Dan Nabi-Nabi pun salah juga. Jangan terkejut, Ibn Arabi mengkritik Nabi Nuh juga. Kata Nabi Nuh pun salah juga. Sebab Nabi Nuh mentanzihkan Allah tanpa mentashbihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Nabi Nuh tashbihkan Tuhan. Tuhan jelma dalam pokok lah, dalam batu dan sebagainya. So dia kata, Ibn Arabi kata dua-dua tak perfect. Yang perfect dia. Ini seorang manusia bernama Ibn Arabi. Itu berani sekali. Dia boleh mengkritik Nabi Nuh, boleh mengkritik Nabi. La haula wala quwata illa billah. Kalau kritik bab pakaian Nabi Nuh ke, cara makan Nabi Nuh ke, kita tak ada masalah. Ini kritik bab dakwah asas seorang Nabi. Siapa? Who does he think he is? Kan? Dia ingat dia siapa? Nak buat dakwaan segitu. Lagi satu, dakwaan seperti itu, disclaimer yang dibawa oleh Abdul Karim Al-Jili, bagi saya adalah satu kesombongan yang luar biasa. Seolah-olah dia ni tidak boleh memaksudkan sesuatu yang tak selari dengan Quran dan Sunnah. Ini lagi satu. Who does he think he is? Dia ingat dia siapa? Kan? Kalau kamu jumpa apa-apa kenyataan aku yang tidak selari dengan Quran dan Sunnah, ketahuilah bahawa itu bukan maksud aku. Wow, what does it mean? It means that you will never be able to utter something that goes against Quran dan Sunnah. Kamu tak akan mampu, dia tak akan mampu untuk buat salah. Itu yang dia cuba nak cakap.
dia tidak akan mampu buat salah. Dia mendakwa bahawa itu mendakwa maksum sebenarnya. Dia nak mendakwa bahawa karya dia tak boleh salah. Ini dakwaan yang berat. Kita tak boleh ambil tu saya, oh, ini yang dimaksudkan Abu Karim Al-Jili, semuanya bertepatan dengan akidah. Itu adalah kenaifan. Minta maaf saya sebut. Satu soalan saya nak tanya. Katalah, ya. Ibn Arabi dengan Jili ni betul-betul batiniah dan dia memang nak promosi syirik. Macam mana cara dia nak cakap? Saya yakin hari ni kalau Ibn Arabi hidup sekarang ni dan katalah dia berterus terang, dia melihat alam dah berubah kan, orang bukan Islam dah menguasai dunia, I shouldn't fear expressing my real akidah. Katalah dia nak mendakwa syirik, dia nak membawa kesyirikan. Macam mana dia nak cakap? Sebab setiap benda yang dia akan cakap, golongan yang pro dia akan kata apa? Oh, kiasan saja ni. Oh, ini kiasan saja. Oh, ini zauqi. Oh, ini tahap tinggi, orang awam tak faham. Saya rasa dia pun akan pening kepala. Macam mana aku nak terangkan kat hang ni? What I mean is zahir. Memang betul. Kan? Everything is, there's only one existence and it's him. And that him ada dua sisi. Orang yang dengar mungkin, oh no, that's not what you meant something else kan. No, that's what I meant. Itu yang aku maksudkan. Golongan pro dia kata tak maksud kamu lain, kamu zauki dan sebagainya. Lala Ibn Arabi sendiri yang tak faham kalam dia ni. Kalau dia hidup di zaman ini, kenapa saya bawa senario ini? Kenapa? Nak menunjukkan bahawa golongan pro Ibn Arabi ni, mereka tidak adil sebab mereka tidak ada kayu ukur untuk membuktikan dia ni salah. Mereka hanya ada menunjukkan bahawa dia betul. Kayu ukur nak mengatakan dia salah, they don't have it at all. They don't have. So, rumusan mereka tak kredibel. Golongan yang kontra, kami ada dua-dua kayu ukur. We started without, kita kata, judging him. Kita tengok apa yang dia tulis. Kita tengok apa, where does it lead to? Akidah-akidah ini, kemana ia bawa? Dan kita perasan dia ada rentetan dia. Sebab kalau kita nak tahu apa yang dimaksudkan oleh seseorang, katalah kata ni boleh ada dua maksud. Sebuah kata-kata tu boleh ada dua maksud. Contoh, kan? Suami kita kata dengan kita, dia marah sangat. Kata, keluar daripada rumah ni. Kalau awak tak sayang saya, awak keluarlah daripada rumah. Contoh. Dia boleh ada dua maksud. Maksud yang pertama, memang betul dia ada halau kita keluar. Maksud nombor dua, dia merajuk. Ya, dia sebenarnya tak nak kita keluar, dia nak kita stay. So apa kesan dia? Kesan dia awak cubalah nak keluar. Awak cuba keluar, tengok apa. Apa dia punya reaksi. Kalau betul dia memang halau, dia tak ada reaksi lah keluar, kamu nak keluar, memang tu yang aku suruh. Kamu kena keluar daripada rumah. Tapi kalau maksud dia sebenarnya adalah jangan keluar. Kan? I merajuk apa yang dia buat kat I. Betul lah kan? Kita sedih sikit. Kan? I nak tengok je sama ada you ni masih sayang kat I. Tak. So katalah you keluar, you ambil setapak keluar, dia confirm akan tarik balik kenyataan. So, satu kenyataan yang mungkin ada dua maksud, dia ada dia punya rentetan musabab dia. Dia ada logical sequence. Kalau Ibn Arabi maksudkan ini, maka pastinya dia akan kata ini juga. Contoh, kalau betul Ibn Arabi memaksudkan bahawa semua satu, maka sudah tentu dia juga akan berlembut dengan syirik. Ada tak jumpa? Ada. Dia memang berlembut dengan syirik. Dia siap pertahankan golongan yang menyembah berhala. Dia siap pertahankan golongan yang Allah laknat. Dia siap terbalikkan makna alladzina kafaru wali-wali. Dalam surah Baqarah tu, alladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu merujuk kepada wali-wali. Terbalik ke mana? So kalau kita fikir apa rentetan akidah ni? Rentetan akidah ini akan merobohkan tauhid. Rentetan akidah ini akan mengangkat syirik. Rentetan akidah ini akan membuat orang mengagungkan wali-wali majzub yang akhirnya memandang enteng, membuat orang pandang enteng kepada syariat. Semuanya ada. Akidah ini akan buat seseorang itu berlembut dengan sihir, bermain-main dengan abjad, wafak.
Bahkan perbintangan, tanjim. Ibn Arabi buat semua tu. Dia promote siap benda tu. Jadi, katalah Ibn Arabi ni, bila dia kata wahdatul wujud ada dua. Satu wahdatul wujud sunni yang dikatakan oleh Prof. Manan. Satu syirik yang mulhid. Macam mana kita nak tahu mana satu maksud dia? Kita tengok kesan, kita tengok rentetan ajaran dia. Kalau benar wahdatul wujud yang dibawa adalah wahdatul wujud yang sunni, yang apa yang Prof. Manan sampaikan, kita tak akan jumpa dia bercakap pasal tanjim, astrologi. Sedangkan Nabi SAW dah kata, man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada mazad. Dan siapa yang mengambil sedikit ilmu daripada ilmu astrologi, bukan astronomi, astrologi, dia telah mengambil sebahagian daripada sihir. Kalau tambah ilmu astrologi dia, tambahlah ilmu sihir. Tapi Ibn Arabi promote. Dia promote maknanya siap guna prediction lagi menggunakan perbintangan. Itu apa benda tu? Itu musyrikun yang buat. Lepas tu kalau dia muwahhid yang sebenar-benar muwahhid, dia tidak akan defend musyrikun. Dia tidak akan mempertahankan musyrikun. Dan kalau betul dia muwahhid, dia tidak akan mengatakan bahawa wali-wali ni ada ilmu sihir dan mereka berhak mengamalkan. Tapi dia kata benda-benda macam tu. So fikir-fikirkan ya. Fikir-fikir.